Gunakanlah bahasa kebangsaan kita. Marikan amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua. Ini bahasa jiwa bangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Raya guys. Bersama Fat Sipuka Aurora, Fat Zahari Wahab di channel Fat Zahari Wahab. Kembali bersama Fat di Celoteh Breakfast Fat Getty. So pagi ni nak tunjuk sikit. Kita makan kuih tiaw goreng. Kuih tiaw goreng separuh beli di kedai. Ini malas nak masak. Jadi nak keluar kot cari barang. Ada kaki ayam, ada daging sikit, ada telur mata goyang-goyang. Tak nampak. Dia goyang-goyang. Dia goyang-goyang. Sedap, na'udzubillah. Love ni apa yang kau dustakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ni macam biasalah, kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba di muka bumi Tuhan. Pagi-pagi ni ayo bunyi berdoza biasa. What? Okey, berdoza dah berlalu pergi. Jadi kita meneruskan aktiviti perbualan kita pada hari ini, sambil disaksikan panorama indah di pagi hari. Daun-daun pokok menghijau, langit terbentang luas, dan awan memutih. Daun nyiur melambai, tiba bersajak pagi-pagi. Angin timur membelai bersama lalat yang menghurungi makanan. Risau kadang-kadang lalat. Tapi untuk pengetahuan semua, ada petua mengatakan kalau lalat jatuh dalam air, tolak ke dalam, rendam di sepenuhnya. Sebab apa? Bak kata orang dulu, separuh sayap lalat ni racun. So separuh lagi dia penawar. Jadi untuk neutralizekan racun tu, tolak dia terus ke dalam. So maksudnya daripada beracun jadi penawar. So di neutralize lah. Macam konsep mudah lah. Asid alkali bergabung base. Salah. Asid alkali bergabung neutral. Base dengan alkali tu sama, bodoh. Sedih. So pagi ni kita nak bincang isu apa ya? Sekejap nak fikir sambil makan. Love, kucing aku pun tak bangun tidur lagi. Tak tahulah, pemalas sudah tuan dia. Mak aku bising kucing aku. Kucing saja. Tikus bawa melambak kat rumah. Sebabnya tak tolong tangkap. Sedih. Semalam anak ayam pun takut, risau kadang-kadang. Kucing zaman moden kot, kucing milenium. Buat TikTok pandai. Takut tikus tak pandai, sedih kan? Fungsi kehidupan kucing pun sekarang dah keliru dah. Sangsi berkelana. Nak kata kucing pun tidak. Nak kata bukan kucing pun tidak. Apakah makhluknya? Risau. So pagi ni saya minum kopi O kosong kopi O kosong. Fak minum kopi O kosong pagi ni. Untuk pengetahuan semua, sekadar informasi lah. Kalau salah betulkan saya. Saya ada baca satu kajian mengatakan kopi ni sangat baik untuk kesihatan. Kalau kata korang makan pagi-pagi, tak makan makanan yang macam nasi lemak ke apa, terkurang sayur lah, maksudnya fiber, sumber fiber kurang. Kadang-kadang biasalah orang berniaga nasi lemak timun ni bagi sekeping je. Kau nak lima-lima kau beli timun sendiri, tambah kan. Kalau kau harapkan kat kedai, sekeping je lah. Kalau boleh sekeping tu pun bagi 4. Tu je lah orang berniaga sekarang kan. Harga semua mahal macam nak. Thanks to Malaysia, OPR. Tiba OPR. Kalau cakap pasal kopi, kopi sebenarnya, kalau menurut kajian yang saya baca,
pembacaan saya, dia mengandungi 40% kandungan fiber. Maksudnya kat sini, kalau kata korang tak sempat makan sayur pagi tu, alhamdulillah, korang boleh gantikan dengan kopi. Kopi ni maksimum 4 gelas sehari. Dia bagus untuk kesihatan. 4 gelas ni 4 cawan kot. Dia membantu dari segi perkembangan kognitif. Maksudnya dia ada satu bahan yang boleh activate kau punya dopamin. Dopamin adalah satu hormon yang memberikan kau rasa bahagia dan membantu perkembangan otak. Gitu fakta sampai pagi hari ni. Nampak macam muka saintis tak dengar rambut serabai yang cakap pasal fakta sains pagi-pagi ni. Tapi tu hakikat ya. Kopi dapat membantu meningkatkan metabolisme. Satu, kopi O lah, jangan tambah kopi susu, gula, pekat manis. Kalau macam air, macam fat, kopi O letak stevia sikit bagi dia manis-manis buah, manis-manis kata apa, manis-manis manja. So kopi ni dia mengandung, dia dapat membantu meningkatkan kadar metabolisme dalam badan, dia membantu perkembangan otak. Dan kadang-kadang haruman dia tu mampu boleh aktifkan dopamin, hormon yang memberi keceriaan pada kau. Kau akan rasa macam indahnya pagi, indah pagi panorama tiba. Tak macam bunga-bunga matahari anggun mekara. Bangun-bangun pagi-pagi dah macam nyanyi lagu Maya Matahari, risau. Aktifnya di pagi hari kerana minum kopi. Tapi kopi ni dia bagus lah. Cuma kopi ni dia mengandungi kafein lah. So kafein ni kalau dia ambil terlalu, apa pun makanan kalau kita ambil berlebihan, terlalu banyak, akan memudaratkan. Jadi ambil dalam keadaan bersederhana. Nabi pun ajar bersederhana. Cerita Nabi pun agama pula kan, hebat tak? Kelangkom semua sekali sains agama. So dulu kelas alfa kat sekolah belajar sains agama ya. Muka pecah rumah ambil syariah Quran sunnah, risau. Bahasa Arab jangan dilupakan. Tapi macam mana sekolah kan, ikut je lah apa yang ada. Tapi baguslah bekalan dunia akhirat. Tiba. So bercakap pasal kopi tadi, itulah manfaat kopi. Kopi ni bukan saja memberi kesedapan di pagi hari, makanan, dia juga memberikan satu rasa yang menyenangkan. Di samping dia boleh membantu kau menurunkan berat badan. Yelah, kalau dah metabolisme meningkat, jadi ni kadar pembakaran lemak kau tu ataupun kalori defisit kau tu tinggi lah kan. Dan dia membantu untuk mencerdaskan otak, dan juga sangat baik untuk sebagai sumber fiber. Dia mengandungi 40% sumber fiber yang mana boleh menggantikan kalau tak ada makan sayur pagi tu, ambil kopi pun dah memadai. Macam tu lah dia. So banyak manfaat kopi ni. Korang boleh google, kau boleh cari. Saya tidaklah mahir dalam bahagian nutrisi pemakanan, tapi dari sudut pembacaan dan pembelajaran, kopi ni sangat-sangat baik untuk kesihatan. Tapi ambil dalam keadaan yang bersederhana dan jangan berlebih-lebihan. Takut nanti engkau kiok pula, risau. Sebabnya kandungan kafein ni kepada orang yang alah pada kafein, dia boleh menyebabkan keresahan, anxiety, menyebabkan berdebar-debar, jantung jadi berdegup laju, apa semua. Tapi tengok pada orang lah. Ada orang yang tak boleh makan kopi tu, ambil alternatif lain, teh ke. Tapi kita nak bercerita pasal kopi pagi ni. Jadinya kopi sangat bagus. Siapa yang kata macam tak ada minum kopi lah, ini semua tu bullshit. Maaf. Tuhan dia adakan makanan dalam muka bumi ni, terutamanya makanan-makanan yang natural lah. Kopi, benda-benda yang diproses tapi masih lagi natural, bukan boleh tambah-tambah bahan kimia lain ke apa ke. Terutamanya daripada tumbuh-tumbuhan, sangat memberi manfaat yang menyeluruh ya. Sebab kata orang, manfaat yang syumul. Rugilah kalian sekiranya korang tidak menghargai makanan natural ni, terutamanya sayuran. Siapa yang tak makan sayur tu rugi. Okay guys, usai menjamu selera di pagi hari, so hari ni biasalah kita akan memulakan celoteh pagi kita pada hari ini bersama satu mug kopi.
untuk kita activate, untuk mengaktifkan sel-sel otak supaya kekal berhubung. Jadi kita akan membicarakan tentang satu topik, apa-apa topik yang menarik untuk dikongsikan bersama. Anda boleh first subscribe, second tonton video Fat, dan korang boleh turunkan komen. Korang kan nak like ke, nak dislike ke, pulang lah kan, nak buat macam mana. Korang komen kat bawah tu nak apa topik yang Fat ingin bincangkan di pagi hari, atau celoteh pagi hari, celoteh breakfast Fat Getty. So kita akan cuba untuk mengetengahkan isu-isu yang korang ingin sampaikan. So bersempena dengan esok Hari Malaysia, hari ni Fat nak bercerita tentang memertabatkan bahasa Melayu, ya, memertabatkan bahasa Melayu. Okay, let's go. Bahasa Melayu sebagai wadah dan wahana peradaban bangsa, juga kuasa bahasa dalam usaha memperkukuh pembangunan dan citra negara. Segala persoalan kami bawakan dalam soal lain. Kenapa Fat memilih tajuk memartabatkan bahasa Melayu? Sebab seperti yang kita tahu, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan kita. Jadinya dia adalah sinonim dengan rakyat Malaysia. Bila orang kata rakyat Malaysia perlu tahu, bukan setakat perlu tahu, ya, perlu fasih berbahasa Melayu, kerana ia merupakan bahasa kebangsaan kita. Cuba kita tengok negara-negara yang membina negara bangsa, sebagai contoh Indonesia. Waima apa saja bangsa yang mereka ada, apa saja etnisiti yang mereka ada di Indonesia, tetapi mereka bertutur, lebih prefer, atau lebih orang kata apa, prefer cakap orang putih pula kan, lebih cenderung untuk memilih bercakap dalam bahasa Melayu. Bahasa Indonesia, kerana pada mereka merupakan satu negara bangsa. Maksudnya mereka adalah bangsa Indonesia yang satu. Di situ dapat memupuk bukan sahaja jati diri, tetapi juga nilai kenegaraan sebuah negara itu, bila kita menggunakan bahasa kebangsaan kita untuk bertutur dalam aktiviti seharian. Bukanlah bermakna di sini untuk urusan-urusan tertentu kita tak boleh langsung bercakap dalam bahasa selain bahasa Melayu. Tetapi kita sebagai rakyat Malaysia, sekiranya bukan kita yang memartabatkan bahasa Melayu, siapa lagi? Kerana kalau kita lihat dari segi sejarah, bahasa Melayu ni merupakan bahasa lingua franca, dan dia pernah menjadi sebuah bahasa yang dituturkan oleh ramai pedagang-pedagang. Bermakna bahasa Melayu ni adalah bahasa yang mudah untuk difahami dan dipelajari. Jadi rugilah bagi kita rakyat Malaysia yang lahir-lahir beranak-beranak pelup, keluar je daripada kantung peranakan bonda tu, dah didengarkan dengan pertuturan dalam bahasa Melayu. Kalau kita tidak fasih berbahasa Melayu, kita tidak fasih menggunakan bahasa Melayu sebaiknya, tidak ada satu yang merugikan. Dan tidak bermakna bahasa-bahasa lain di negara ini tidak boleh digunakan pakai, kerana bahasa-bahasa yang ada di Malaysia ni menunjukkan kepelbagaian dan diversity. Diversity, kepelbagaian rakyat majmuk di Malaysia, macam tu. Uniknya Malaysia ni kerana mempunyai pelbagai etnisiti, pelbagai kaum berbanding negara-negara lain. Jadi tetapi kita dapat disatukan dengan satu bahasa yang indah, iaitu bahasa Melayu. Dan bahasa ini kita bawa turun-temurun daripada zaman nenek moyang kita, dan kita perindahkan lagi kata-kata. Sebabnya kalau kita lihat dunia hari ini, mereka yang negara-negara yang biasanya orang kata maju dan juga gah dipersada adalah negara-negara yang sangat mempunyai jati diri yang kuat, di mana bila kita tahu, kita tengok wajah dia, kita tengok wajah ni dari segi appearance dia, menampakkan bagaimana dia membawa, dia carry forward dia orang punya budaya tu. Macam Indonesia, Thailand, dia orang selesa bercakap dalam bahasa Thailand. Waimah China pun, negara China, tanah besar China, mereka bila berada di negara mereka lebih selesa menggunakan bahasa negara mereka berbanding dengan bahasa-bahasa lain. Tetapi di Malaysia senarionya berbeza. Kadang-kadang kita lebih suka untuk bertutur dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa pasar, bahasa rojak. Kenapa bukan kita, terutama golongan muda ni,
Golongan tua adalah orang yang memacu golongan muda ni untuk bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik. Kerana jika kita tidak memartabatkan bahasa kita, siapa lagi hebat tak macam pemindato peringkat kebangsaan. Risau kadang-kadang. Tapinya gitulah nak capai kat sini. Sebenarnya dengan Hari Malaysia ni, kenapa tidak kita sebagai rakyat Malaysia yang hidup dalam kalangan yang harmoni, belum ada peperangan, masih lagi harmoni, sentosa, permai, damai, hidup bersama walaupun banyak isu-isu banjir, isu-isu korupsi, itu pelbagai tomahan dilemparkan kat negara kita, tapi kita sebagai rakyat yang bersatu padu masih meneruskan kehidupan dengan keadaan yang harmoni. Maksudnya kita boleh, tak adalah keluar rumah tu 100 km, 10 km orang dah tunggu dengan sniper, tak ada. Kita masih lagi boleh berjalan melata di atas muka bumi Tuhan ni dengan penuh rasa gembira, kerana kita masih lagi diberi perlindungan yang Maha Esa. Jadi orang kata apa, kita lah orangnya, rakyatnya, masyarakatnya, warganya yang perlu memartabatkan bahasa Melayu. Seperti kita tengok lagu-lagu baru-baru ni, Fad ada menonton satu temu bual bersama komposer terkenal, iaitu pengubah lagu lah. Komposer ni pengubah lagu Ajai, yang mengatakan kesenian di dalam lagu tu, terutamanya bahasa yang disampaikan tu, begitu orang kata apa, begitu meluntur. Maksudnya macam kita ada muzik-muzik yang bagus, tetapi jiwanya tak ada. Kenapa? Kerana bahasa yang digunakan dalam tu, kita lebih prefer menggunakan bahasa-bahasa yang orang kata apa, trending, bahasa-bahasa yang tular, bahasa-bahasa yang orang kata apa, tidak seperti lagu-lagu yang terdahulu yang diciptakan daripada hati. Setiap bait lirik dia membawa maksud yang begitu indah, perlambangannya indah, metaforanya indah, hyperbola, apa saja sinis, kritikan sinisnya yang indah dalam bentuk bahasa yang bagus, menjadikan sebuah lagu itu kekal malah segar. Jadi kita ni sepatutnya mengangkat ataupun membawa kembali kegemilangan penggunaan bahasa Melayu tu secara menyeluruh, secara baik dan sebagainya. Seperti yang kita tengok lah kan, lagu-lagu sekarang ni bukan mungkin mereka berfikiran sekiranya mereka memasukkan unsur-unsur bahasa Inggeris dalam lagu dapat mengangkat karya mereka untuk dibawa ke kata apa, peringkat lebih tinggi. Seperti contoh, dia orang melihat menjadikan rujukan Korea Selatan yang mencampurkan lagu mereka bahasa Korea dan juga bahasa Inggeris, dan benda itu menjadikan satu formula yang berhasil, di mana lagu-lagu yang dihasilkan biasanya meletup. Tetapi sebenarnya kalau kita bawa karya-karya kita ke luar negara, mereka ingin melihat yang asli, yang genuine, yang betul-betul kata apa, betul-betul asli untuk diperdengarkan untuk kita ni. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlulah orang kata apa, mempergiatkan penggunaan bahasa Melayu dalam pertuturan, dalam kesenian, dalam apa saja secara menyeluruh dan secara berhemah lah. Kalau kita tengok kan lirik-lirik terdahulu, lagu-lagu dahulu, bila dia buka mulut je menyanyi, kita dapat rasa soul tu, kita dapat rasa dia punya jiwa tu sampai, kerana baik-baik lirik dia disusun begitu cantik. Tapi hari ini, dunia hari ini ataupun muzik kita hari ini, ianya kedengaran canggung dengan perkataan-perkataan yang begitu orang kata apa, straightforward, begitu terus, begitu tiada kona-kona dia, tiada bunga-bungaan dia. Kerana sebenarnya bunga-bungaan tu yang melahirkan orang kata apa, jiwa dalam sebuah lagu tu. Bukanlah kita meletakkan unsur-unsur lewat, tapi penggunaan kata tu perlu tepat, dan juga penggunaan bahasa tu perlulah orang kata mengikut lunas landasan yang betul. Much later. Okey, kita ambil tamsilannya lah. Contohnya kan, sesebuah lagu tu, kalau kita mengikut dari segi peredaran masa dan ketika, dan juga kata perubahan dari segi persekitaran, kita boleh mengangkat muzik-muzik yang mempunyai nafas baharu. Tetapi kita juga perlu kata apa, mengekalkan kata apa, ada kata apa, kesenian tradisional kita sendiri. Seperti contoh
Saya tidak mahu komen mengenaan dengan muzik, kerana muzik ni sentiasa diberi nafas baharu, sentiasa boleh digabungkan. Tetapi kenapa kita perlu meletakkan bahasa-bahasa yang baru? Kenapa tidak kita menggabungkan dua keadaan, di mana dua nuansa, di mana kita perbaharui dari segi susunan gubahan muzik itu sendiri, gubahan lagu itu sendiri, tetapi liriknya kita kekal menggunakan bahasa kebangsaan yang betul. Bermakna di sini music is universal dan kreatif. So kita boleh mencampurkan ataupun kita boleh mix and match bahasa orang putih. Kita boleh campur adukkan penggunaan bahasa Melayu, penggunaan muzik-muzik yang urban ataupun yang terkini, dan kita boleh letakkan irama-irama dan juga alunan-alunan yang terdahulu, dan kita gabungkan menjadi satu orang kata apa, satu bunyi yang segar. Tetapi kalau kita bercakap berkenaan lirik, untuk menghidupkan jiwa dalam lagu tu, kita perlu meletakkan lagu itu, meletakkan lirik dalam lagu itu dengan penuh jiwa lah. So bila nak hidupkan jiwa ni, biasanya kita menggunakan perkataan-perkataan yang melambangkan. Perkataan-perkataan tu perlu nampak besar. Contohnya perkataan yang macam kita gunakan sayang instead of sayang, love, kita gunakan kasih, kita gunakan cinta, kecanduan asmara. Nampakkan benda tu besar dan megah. Dan kita bangga menggunakan, seolah-olah kita bangga menggunakan bahasa kita dalam lagu. Muzik itu universal dan boleh diperbaharui, boleh digabungkan, terkini dan juga yang lama. Tiada lama maka tiada baru, tiada baru tiadalah pembaharuan bagi yang lama. Tetapi untuk lirik lagu atau untuk bahasa ni, kerana kita ingin mengangkat bahasa kita dalam satu tahap yang lebih bagus, jadi kita perlu menggunakan bahasa kita dengan sebaik-baiknya, menerapkan penggunaan bahasa Melayu yang tepat dan betul, dan kita perlu mengambil inisiatif untuk belajar, untuk sama-sama belajar bagaimana nak menggunakan ataupun bagaimana orang-orang terdahulu menggunakan baik-baik lagu ni lah. Seperti contoh, kita ambil lagu-lagu gubahan daripada zaman P. Ramlee kan. Dia lagu-lagu ni alam-alam segar kerana bahasa yang digunakan dan muzik yang digunakan tu sangat dekat dengan kita. Jadinya kita boleh nampak benda-benda macam tu. Kita boleh nampak gambaran yang ingin disampaikan. Dia menggunakan unsur-unsur alam, unsur-unsur pantai, tapi menggunakan bahasa yang tepat, bukan bahasa yang bercampur aduk. Memang kita akan melihat bila kata kita menggunakan bahasa yang bercampur-campur ni, bahasa basah ni orang panggil, nampak ia ni lebih macam wow, dekat dengan masyarakat hari ini. Tetapi sebenarnya kita senang mendidik masyarakat ini untuk melupakan apa yang sepatutnya kita bawa, iaitu kita punya jati diri. Gitu. Baik, kenapa saya menggunakan contoh lagu sebagai contoh untuk menerangkan tentang situasi penggunaan bahasa dalam kalangan masyarakat kita? Kerana lagu ni sangat dekat dengan kita, dan sekarang ni kita terdedah dengan budaya hedonistik, budaya hiburan. So lagu antara hiburan yang dekat dengan kita. Semua orang buka radio, naik kereta, sambil bawa motor, pergi mana-mana, semua ingin mendengarkan muzik. Muzik ni satu yang membangkitkan emosi dan rasa kita. Dan kita pun kalau nak tenang pun kadang-kadang mendengarkan muzik dan kita mendengarkan lagu. Jadi lagu ni dekat dengan kita. So di sinilah peranannya komposer-komposer dan penulis sendiri untuk menulis sesuatu karya tu dengan bahasa yang betul. Kerana bila kita menggunakan bahasa yang betul, cantik, tersusun, maka ianya bila didengari dan dia menjadi satu kejiwaan, satu jiwa kepada orang yang mendengar. Jadi secara tak langsung kita dapat mendidik anak-anak bangsa kita, terutama yang golongan muda ni, untuk cenderung menggunakan bahasa kebangsaan dengan baik. Dan mereka rasa bangga menggunakan bahasa kebangsaan kerana muzik-muzik mereka, lagu-lagu mereka adalah bangga. Mereka bangga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa yang menunjukkan bangsa. Jadi di sini secara tuntasnya, selain daripada penggunaan bahasa Melayu dalam bahasa harian, kita boleh menerapkan penggunaan bahasa Melayu dari segi penulisan, dari segi
percakapan, pertuturan, maksudnya seperti contoh bidang pengacaraan. Sebagai kita tengok macam orang-orang yang membawa, orang-orang yang mengangkat, memartabatkan bahasa Melayu seperti Ahmad Fathri Yahaya. Dia sangat menggunakan bahasa Melayu yang baik dan bagus ketika mewawancarakan sesuatu acara ataupun satu program, kerana baginya di situ nampak satu kata apa, keanggunan ataupun kegahan bertutur menggunakan bahasa Melayu yang lengkap ataupun bahasa Melayu yang penuh lah, bahasa Melayu standard. Jadi dia nampak cantik, nampak gah, nampak besar di mata masyarakat, terutamanya kita membawa sebuah rancangan kita tu pergi ke luar negara. Kita ambil terdekat contoh Indonesia. Indonesia bila mengacarakan sesuatu majlis ataupun mereka mengadakan sesuatu program, mereka lebih menggunakan bahasa kebangsaan mereka berbanding bahasa Inggeris, kerana pada mereka bahasa itu menaikkan lagi kata apa, bukan saja kesedaran masyarakat tetapi menaikkan semangat di mana membawa imej sebuah negara itu tersebut. Jadi yang pertama adalah belajarlah menggunakan bahasa Melayu sebaiknya dalam pertuturan, dan kedua, kita ajari, didiklah masyarakat kita dengan kesenian yang membawa dan memartabatkan bahasa kebangsaan. Akhirul kalam, saya titipkan satu stanza lagu untuk kita hayati bersama. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua, yakinlah bahasa jiwa bangsa. Sekian